Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. By the way, video kali ini disponsor oleh Amal Limited Edition, di mana pembuat jersey ni lah jersey yang sangat cantik. Jersey khas final showdown antara CR dan juga Messi last World Cup depa. Dalam Malaysia ni ada lebih kurang 5 juta peminat bola sepak, tapi jersey ni hanya dibuat 9,999 helai saja. So hampa kena dapatkan cepat. Sebab apa? Sebab satu jersey ni harga sangat murah, iaitu RM50 saja. Bila hampa dah dapatkan jersey ni, hampa boleh sertai lucky draw pula. Lucky draw untuk mendapatkan merchandise CR ataupun Messi, ikut hampa fan mana lah. Yang kedua, hampa boleh sertai lucky draw ni untuk dapatkan jersey original Portugal ataupun Argentina. Dan yang ketiga, yang paling menarik lah, hampa boleh dapatkan lucky draw untuk mendapatkan iPhone 14. Dengan hanya beli jersey tu, hampa dapat jersey tu, hampa boleh sertai lucky draw secara percuma saja. Dan mana tahu kalau rezeki hampa boleh join kan. So masuk kepada berita. Apa-apa link pre-order tekan dekat bawah, okey? Piala Dunia tinggal 3 hari saja lagi. Berikut merupakan keputusan perlawanan persahabatan yang melibatkan pasukan yang beraksi di Piala Dunia nanti. Kroasia menang 1-0 ke atas Arab Saudi. Argentina menang besar 5-0 ke atas UAE. Jerman menang tipis 1-0 ke atas Oman. Poland menang tipis 1-0 ke atas Chile. Mexico tewas 1-2 kepada Sweden. Hari ini dan awal pagi esok akan berlangsung beberapa lagi perlawanan persahabatan, melibatkan pasukan yang akan bertanding di Piala Dunia Qatar nanti sebagai persediaan terakhir mereka sebelum bermulanya kejuaraan sebenar. Kyle Walker sah tidak akan bermain pada perlawanan pertama England. Kyle Walker yang masih belum cergas sepenuhnya selepas terpaksa berehat akibat kecederaan, disahkan tidak akan terlibat dalam aksi pertama England dalam kempen Piala Dunia menatang era 21 November nanti. Dia tidak beraksi bersama kelab atau negaranya selama hampir 6 minggu selepas melakukan pembedahan pangkal paha agak mengejutkan kerana tetap disenaraikan oleh Gareth Southgate untuk ke Qatar. Seorang lagi pemain yang masih lagi diragukan tahap kecergasannya selepas berehat panjang akibat kecederaan bahu ialah Calvin Phillips yang tidak bermain sejak daripada September lalu, tetapi masih juga mahu dibawa oleh Southgate. James Maddison dilaporkan akan terlibat dalam perlawanan menentang Iran walaupun dilihat telah mendapat sedikit kecederaan ketika perlawanan terakhir mereka dalam Liga tempoh hari. Jangan pandang mudah ke Iran, sagi sebab mereka ni lah hampa balik awal. Perancis sahkan tempat Nkunku akan diganti oleh Randal Kolo Muani. Malang buat Christopher Nkunku selepas terpaksa pulang awal akibat kecederaan yang dialaminya semasa sesi latihan bersama pasukan Perancis tempoh hari. Tempatnya kini sudah diisi oleh penyerang muda yang kini sedang beraksi di Jerman, iaitu Randal Kolo Muani. Dia menyertai Frankfurt pada musim panas lalu daripada Nantes selepas mencetakkan 12 gol dan juga 4 assist masa di sana. Setakat ini dia telah menjadikan 5 gol dari 9 assist untuk Frankfurt serta telah meledak 2 gol dalam 6 penampilan di Liga Juara-Juara Eropah. Dia telah memiliki 2 caps untuk Perancis sebelum ini, dilihat bakal memainkan peranan penting selepas Karim Benzema juga dilaporkan masih bergelut dengan masalah kecergasan. Jika Benzema masih gagal untuk kembali cergas, Deschamps hanya mempunyai Giroud dan juga Mbappe sebagai pilihan utama dan ini sudah pasti dapat memberikan peluang keemasan buat Kolo Muani untuk menunjukkan prestasi yang sebenar. Romelu Lukaku masih belum bersedia, kata Roberto Martinez. Roberto Martinez yang juga pengurus Belgium berkata masalah utama yang sedang dihadapi oleh Romelu Lukaku sehingga telah menjejaskan persembahannya bersama Inter dan juga Belgium adalah akibat daripada masalah kecederaan otot yang begitu serius. Ini merupakan kali pertama dia mengalami kecederaan yang sedemikian sehingga telah menjejaskan prestasi semasanya. Dia bagaimanapun sedang berusaha keras untuk pulih daripada masalah tersebut walaupun masih belum pasti akan diberikan peluang untuk beraksi dalam kesebelasan utama skuad Belgium di Piala Dunia yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi untuk bermula. Gary Cahill umumkan persaraan. Bekas bintang Chelsea dan juga England, Gary Cahill telah mengeluarkan satu kenyataan di mana dia telah memilih untuk menggantung boot bola sepaknya buat selama-lamanya. Dia sebelum ini beraksi untuk bernamak dalam divisi kedua di Liga Perdana Inggeris. Telah dilepaskan oleh kelab selepas mereka berjaya naik ke EPL semula dalam musim ini. Cahill paling diingati semasa menjadi pemain Chelsea selepas telah membuat 191 penampilan dan telah berjaya memenangi 8 major trofi bersama Chelsea, termasuk 2 title EPL dan juga Liga Juara-Juara Eropah. Dia juga telah membuat 61 penampilan bersama skuad senior England serta telah menyertai 2 edisi Piala Dunia iaitu pada tahun 2014 dan juga 2018 serta Euro 2016. Cahill juga mengaku yang dia ada juga menerima tawaran untuk beraksi bersama beberapa kelab tetapi memilih untuk memberikan tumpuan kepada keluarganya. Santi Cazorla mahu kembali ke Arsenal. Bekas pemain Arsenal Santi Cazorla mengaku yang dia sangat gembira jika diberikan peluang untuk kembali ke Arsenal bagi membantu rakan-rakan sepasukannya di sana yang juga sahabatnya iaitu Mikel Arteta. Dia tidak kisah dengan apakah peranan yang akan diberikan kepadanya nanti asalkan dia dapat kembali ke Arsenal, ujarnya sambil tersenyum. Dia menghabiskan tempoh 6 tahun bersama Arsenal selepas menyertai mereka pada tahun 2012, merupakan sahabat baik Arteta semasa di sana. Dia yang kini berusia 37 tahun masih lagi berhasil secara profesional bersama kelab Al Sadd yang berpangkalan di Qatar. Tidak menolak kemungkinan untuk menyertai Arteta di Arsenal sekiranya diberikan peluang nanti.
Luis Enrique cabar anak buahnya untuk dapatkan kesebelasan utama. Pengurus pasukan Sepanyol itu mencabar para pemainnya untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama skuad ketika mereka akan turun beraksi dalam perlawanan persahabatan menentang Jordan nanti. Mereka akan ke Amman, Jordan terlebih dahulu untuk menyertai perlawanan persahabatan dengan Jordan sebelum meneruskan perjalanan ke Doha untuk memulakan kempen Piala Dunia menentang Costa Rica pada 23 November nanti. Perlawanan persahabatan itu sangat penting buat para pemainnya kerana itu merupakan tempat terakhir mereka menunjukkan potensi mereka sebagai pilihan utama. Luis Enrique dalam misi mereka mengejar kejuaraan Piala Dunia kedua selepas kali pertama mereka menjadi juara pada edisi 2010 yang lalu. Lionel Scaloni akan buat sedikit perubahan dalam senarai skuad Piala Dunia Argentina. Pengurus pasukan Argentina itu telah mengesahkan sendiri yang akan ada beberapa perubahan yang bakal dilakukannya selepas pasukannya menang 5-0 dalam aksi perlawanan persahabatan menentang UAE malam tadi. Dia terpaksa membuat keputusan yang mengejutkan itu selepas mendapati ada pemain yang belum 100% fit untuk kejuaraan berprestij itu, dan dia akan cuba melakukan perubahan sebagai langkah berjaga-jaga untuk memastikan Argentina dalam mood yang betul-betul bersedia untuk menyertai kejuaraan tersebut. Setiap negara diberikan tempoh 24 jam sebelum perlawanan pertama bermula sekiranya ada perubahan yang ingin dilakukan dalam senarai pasukan yang telah dipilih. Argentina merupakan antara pasukan pilihan untuk menjadi juara kali ini selepas aksi yang memukau sepanjang musim kelayakan dan kejayaan mereka dalam memenangi Copa America pada edisi yang lepas. Manchester United mahukan Kylian Mbappe. United dilaporkan mahu mendapatkan Kylian Mbappe sebagai ganti kepada Cristiano Ronaldo yang akan berhijrah pada Januari nanti. Kabar angin tersebut terus bertiup kencang selepas terdapat beberapa laporan mengatakan yang United telah pun membuat beberapa pendekatan awal bagi menunjukkan usaha mereka untuk membawa masuk Mbappe ke Old Trafford. Selain United, pemilik Inter Miami David Beckham juga berminat untuk membawa masuk Ronaldo ke sana selain turut kuat dikaitkan dengan Lionel Messi. Chelsea berminat dengan pemain muda Rusia. Chelsea kini beralih minat kepada pemain lebih muda iaitu Arsen Zakarian yang kini baru berusia 19 tahun. Dia yang beraksi sebagai pemain tengah di Dynamo Moskow setakat ini telah mencetakkan 2 gol dan juga 5 assist dalam 16 perlawanan. Dilihat sangat berpotensi sebagai plan jangka masa panjang untuk Chelsea. Arsenal sedang mendahului saingan untuk mendapatkan Youri Tielemans. Arsenal dilaporkan sedang mendahului saingan dalam usaha untuk membawa masuk pemain antarabangsa Belgium itu ke Emirates selepas pemain itu masih lagi belum menandatangani kontrak baru bersama Leicester City. Turut mengikuti rapat ialah Barcelona, Real Madrid, Juventus, Liverpool, Newcastle dan juga Manchester United. Tetapi Barcelona terpaksa melupakan pemain itu selepas presiden mereka sendiri mengatakan yang mereka tidak akan mendapatkan mana-mana pemain pada Januari nanti sebagai langkah untuk tidak melanggar undang-undang di La Liga. Pavard semakin hampir ke AC Milan. Pemain pertahanan Bayern Munich, Benjamin Pavard semakin hampir ke AC Milan selepas dilaporkan sudah bersedia untuk memberikan peluang kepada mereka untuk membuat tawaran kepadanya. Kabar ini dikuatkan lagi asasnya selepas Olivier Giroud yang juga rakan sepasukannya di Perancis sedang cuba untuk meyakinkannya untuk menyertai mereka di AC Milan. Mikhailo Mudryk berharga 100 juta pound, kata Shakhtar Donetsk. Kepada kelab-kelab yang mahukan Mikhailo Mudryk, kami meletakkan harga 100 juta pound sebagai nilai kepada pemain itu, kata Direktur Football Shakhtar Donetsk iaitu Darius Sharna. Pemain antarabangsa Ukraine itu telah mendapat perhatian daripada beberapa kelab gergasi di Eropah, dengan Arsenal dilihat sebagai kelab paling berpotensi untuk mendapatkannya. Sharna menambah lagi, jika mereka betul berminat, mereka perlu membayar sejumlah wang yang besar. Jika tidak, Presiden Shakhtar sendiri tidak akan melepaskannya. Mereka berkata nilai pemain itu adalah berdasarkan nilai pasaran semasa, mengikuti apa yang telah dibayar semasa Manchester United mendapatkan Anthony dan juga Jadon Sancho serta perpindahan Jack Grealish ke Manchester City. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli jersey ni dekat Amal Limited Edition. Pre-order link dekat bawah, okey?